Sampai berapa belah? Ha? Apa? Okey. Alhamdulillah adalah daripada sebuah pujian. Alhamdulillah adalah sifat dengan kecantikan. Kerana maksud dengannya adalah memuji ke atas. Apa dia terjemahan dia? Wa huwal wasfu bil jamil. Dia adalah sifat secara cantik. Kerana Sifat apa? Secara cantik. Huwa kembali kepada apa? Alhamdulillah. Ini perbahasan ma'ruf. Setiap kali muqaddimah dibahaskan. Apa maksud hamad? Ada beza antara hamdun, syukrun dan juga madhun. Jadi hamad ni adalah huwal wasfu bil jamil. Huwal wasfu bil jamil. Wasfu bil jamil itu maksudnya apa? Menyebut, menyifatkan dengan perkara yang cantik. Contohnya, kamu pandai. Perbuatan tu dipanggil hamd. Allah Ta'ala hebat. Itu dipanggil hamd. Jadi hamd itu maksudnya menyifatkan mamduh dengan sesuatu yang cantik. Wal al-wasfu bil jamil maksudnya al-wasful mamduhi wa wasful mahmudi bil jamil. Faham? Wasful mamduhi mahmudi bil jamil. Hamid yang memuji, mahmud yang dipuji, mahmud bihi perkara yang dipuji dengannya. Faham? Yang ketiga, yang keempat sirah, lafaz apa yang digunakan untuk memuji. Al-wasfu bil jamil. Kalau al-wasfu bil qabih, itu dipanggil dham, cela, kan? Seterusnya, maksud dengannya ialah memuji ke atas. nya apa? Nya sirah alhamdu. Idil qasdu biha, maksud dengan lafaz alhamdulillah adalah apa? Adalah puji ke atas Allah Ta'ala dengan perkara yang terkandung di dalamnya. Nya apa? Yang siwa-siwa alhamdulillah. Jadi alhamdulillah adalah memuji Allah dengan perkara yang terkandung dalam perkataan ataupun sirah-sirah ataupun ayat-ayat pujian. Kalau dipuji Allah disebut alhamdulillah, maka apa yang terkandung dalam alhamdulillah? Menisbahkan, menyifatkan Allah adalah pemilik segala pujian. Itu dipanggil madmun. Jadi min ni dibayan kepada apa? Madmuniha. Faham? Jadi bimadmuniha ha ni kembali kepada sirah alhamdulillah. Jadi min inilah bayan kepada madmuniha, min bayaniyah, memuji Allah dengan makna yang terkandung dalam sirah alhamdulillah. Apa dia? Jadi min tu dibayankan. Apa dia yang madmun tu? Apa dia yang madmun alhamdulillah? Min, yakni, faham? Yakni Jadi bahawasanya Allah Ta'ala adalah memuji bagi kesemua pujian kepada makhluk. Pujian Kepada makhluk. berbanding pemilik bagi sekalian pujian. Pemilik bagi sekalian pujian daripada makhluk. Ataupun
Dia zat yang berhak untuk makhluk memujinya. Tidak mengkhabarkan dengan demikian. Jadi lal ikhbar tu dia ataf kepada as-sana'u. Maksudnya idzil qasdu biha as-sana'u 'ala Allah bi madmuniha lal ikhbaru. Faham? Dia ataf situ. Maksud daripada sirah alhamdulillah adalah perbuatan memuji Allah, bukanlah memberitahu. Jadi orang yang sebut alhamdulillah, dia bukan memberitahu segala puji bagi Allah. Kalau dia memberitahu, jumlah itu dipanggil jumlah khabariyah. Faham? Tetapi dia adalah jumlah insya'iyah. Apa maksud dia adalah jumlah insya'iyah? Dia sedang melakukan perbuatan memuji. Jadi kalau kita tafsirkan dia jumlah khabariyah, maka dia sedang bagi tahu Allah Ta'ala begini-begini. Itu khabariyah, kan? Dia sedang melakukan perbuatan memuji. Bila disebut alhamdulillah, dia sedang insya'ul hamdi, mendedikasikan pujian terhadap Allah Ta'ala. Dan pada perkataan syarih au itu memberi isyarat kepada kepelbagaian. Au ni kita belajar dia adalah untuk tanwi', kepelbagaian, sama ada atau sama ada. Faham? Maksudnya sama ada kita tafsirkan alhamdulillah itu annahu malikun li jami'il hamdi minal khalqi, ataupun mustahiqqun li an yahmaduhu. Jadi berdasarkan tafsiran pertama, annahu malikun, lam adalah lil milk. Faham? Lam pada alhamdulillah itu lil milk. Kamu dah belajar. Dan kalau kita tafsirkan annahu mustahiqqun, maka lam itu dipanggil lil istihqaq. Faham? La ilaha illallah. Seterusnya Al-Muhsin. Bar, dia punya masdar dia bir. Faham? Birrul walidain. Apa maksud birrul walidain? Buat baik kan. Bir ni juga maksudnya benda-benda baik. Jadi bar ni dia sifat musyabbahah daripada bararun. Faham? Maka maknanya yang al-muhsin, yang buat kebaikan. Kemudian al-jawadi dengan diberi tafsir dari al-kasir judi, dari al-ata. Al-kathiri al-jud. Al-jawad baca dengan takhfif mubalaghah. Beri makna apa? Al-kathiri al-jud. Jud tu maksudnya al-ata, pemberian. Seterusnya allazi jadat, jadi maklumat. Ini besar nikmat, ini besar. Ni'amuhu adalah jama'u nikmat. jam'u na'mah, bukan ni'mah. Jam'u na'mah. Apa beza antara na'mah dengan ni'mah? Kenapa kita kata begitu? Sebab syarih telah tafsirkan na'mah dengan makna in'am. Satu, nikmat yang diberi. Faham? Macam contohnya antara hadiah dengan ihda, antara hadiah dengan memberi hadiah. Jadi hadiah maksudnya apa? Benda yang diberi itu. Nikmat dengan makna pemberian nikmat, benda yang di contohnya nikmat sihat, maksudnya benda yang diberi, benda yang dianugerahkan. Nikmat harta, nikmat dan seumpamanya. Tapi di sini nikmah ditafsirkan na'mah dengan in'am, perbuatan memberi nikmat. Faham? In'am ni apa? Perbuatan memberi nikmat. Alladhi jallat ni'amuhu. Seterusnya Anil ihsari, jadi al-qaftu. Jadi a'dali,
kesemuanya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan sekiranya kamu mengenai nikmat Allah Ta'ala, niscaya kamu tak dapat menghitungnya. Jadi apa beza antara adun dengan ihsa? Adun ni kira, faham? Mengira. Ihsa ni kira sampai habis. Allahumma la nuhsi thana'an. Memuji Allah boleh, tapi nak puji sehingga lengkap tak boleh. Itu yang dinafikan oleh Rasulullah. La nuhsi thana'an, faham? Alaika. Dalam bahasa Arab, banci itu dipanggil ihsa'a. Ihsa'a itu dipanggil banci, bahasa Arab moden. Jadi nak banci jumlah rakyat, jumlah penduduk. Jadi dia akan kira seorang sampai dapat dia punya jumlah secara keseluruhan. Jadi yang sangat besar, sangat agung pemberian nikmatnya untuk dihitung secara keseluruhannya dengan bilangan-bilangan. Faham? Nak mengira nikmat tu mungkinlah. Satu orang dia nak kira nikmat, kira, tapi nak kira sampai habis dia tak mampu untuk melakukannya. Faham? Anil ihsa'i ad-dhabti bil a'dad ay bi jami'iha. Kemudian wa in ta'udu, ini syahid dia. Musannif memberi isyarat kepada ayat Al-Quran, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Seterusnya, al-madi bil lutfi wal irsyadi, al-hadi ila sabil wasyadi. bas syarah. Al-madi ay mutni. Jadi al-man, man ni dia ada makna mengungkit. Dia ada makna menganugerahkan. So dalam ayat ni dia beri makna menganugerahkan. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. La tubtilu sadaqatikum bil man. Man tu maksudnya mengungkit. Faham tak? Yamunnuna 'alaika an aslamu, mengungkit. Laqad mannallahu, menganugerahkan nikmat. Al-man maka telah disyarahkan dengan makna al-mun'im, iaitu dengan makna memberi nikmat. Jadi al-lutfi yang dimaksudkan di sini semakna dengan taufiq. Faham? Taufiq apa tafsiran taufiq? Khalqul qudrah 'ala ta'ah. Faham? Iqdar ni khalqul qudrah, sama makna dia. Jadi lutfi di sini dengan memberi makna yang mengurniakan kemampuan, atau kita terjemah terus taufiq. Taufiq ni Allah Ta'ala menyiapkan, menyediakan marafiq, fasilitas untuk dia dapat buat benda tu. Maka ulama ada sebut, orang yang mana diberi taufik untuk belajar ni, maka apa maksud dia? Dia diberi taufik untuk belajar apabila dimudahkan environment, persekitaran, sehingga dia boleh belajar. Maka dia disebut ada 4 perkara, saya tak ingat semua, yang mana dengan 4 perkara itu menunjukkan orang ini diberi taufik untuk belajar. Jadi yang pertama, syekh, guru yang nasih, yang memandu, yang ambil berat. Faham? Maksudnya dia, Allah Ta'ala mudahkan dia nak belajar. Orang yang dia belajar dengan orang tu ambil berat. Faham? Ambil berat, ambil cakna. Itu taufik. Faham? Ada orang dia nak belajar, tapi orang yang dia belajar dengannya tak ambil berat, tak bagi tumpuan, tak bagi perhatian, tak bagi masa. Dia ni keinginan nak belajar ada, tapi jadi dia tak ada taufik dia bagi. Faham? Menyediakan, memudahkan fasilitas untuk, contohnya kalau nak solat, dimudahkan untuk dia.
Jadi laluan dia jadi lancar je. Yang pertama Syekh Nasih. Yang kedua apa? Tak ingat. Dalam Tuhfatul Muhtaj ada tulis. Nanti kita bawa balik. Yang kedua, dia itu maknanya akalnya adalah, otak tu boleh belajar. Faham? Zakat. Imam Syafi'i sebut 6 kan. Akhi lan tanala al-ilma illa bisittin. Sa'umbi'uka bi bayaniha an tafsilin. Zaka'un wa hirsun wa istibar. Ubul ghajun. Itu boleh kalau kita nak ambil yang lebih panjang, ini taufik. Taufik yang awal. Dia ada otak yang boleh belajar lah. Faham? Pandai sangat tak lah, tapi boleh lah faham. Allah Ta'ala mudahkan. Zaka'un wa hirs, keinginan. Ada orang pandai tapi tak dicampakkan tamak untuk belajar. Dia mensia-siakan intelektual dia, buat benda sia-sia. Faham? Banyak orang cerdik kan. Tapi orang yang diberi taufik akan timbulkan rasa minat untuk belajar agama. Jadi bila diberi minat, itu maksudnya taufik. Lutf, wastibar, sabar. Dia suka tapi dia ada orang IQ bagus, EQ tak bagus. Faham? IQ maksudnya segi kefahaman, hafalan, tapi ketahanan diri lemah. Tak boleh nak sabar. EQ dia bagi. Jadi tak ada taufik lah. Bulghah, bekal. Dia sungguh nak belajar tapi dia ada masalah keluarga. Tak boleh nak sambung sebab nak fikir kerja, nak fikir itu, fikir ini, dah kali tinggalkan. Jadi taufik ni kena mohon dengan Allah. Bila Allah mudahkan, maka semua yang environment yang kita ada akan mendokong kita untuk sehingga boleh habis belajar. Faham? Taufik. Al-mani bil lutfi, belajar tu secontoh lah. Kalau yang lain, puasa, ibadah, jihad dan lain-lain. Wallahu a'lam. Subhanallah.